Assalamualaikum. Serianti, Nurliza, Nur Zarinawati, Kak Siti Arpa, Yasmin Yaakob, Siti Maryam, Nur Alis, Rodia Syarif, Zainun Abdul Rahman, Allah, Nur Azlina Syukur. Barulah boleh dapat bayangkan wajah. Rusnaini Adnan, Siti Atikah Tukimi, Nur Haniza, Salina Salihuddin. Ya, baru dapat masuk. Memang baru kena masuk. Cik Rodia, Hajah Sapiah, Rodia Rudi, P. Ahzali, Marhaini. Alhamdulillah. Nur Zarinawati, Nura An-Nur, Saniah Bajuri. InsyaAllah kali ni tak hilang Cik Siti Atika. Tak ada hilang, tak ada asyik. Saya delete sekali je tadi silap. Zunaiza Ahmad, Aznita Hashim, Alhamdulillah Siti Rozia Osman. Minta maaf belum sempat respon WhatsApp semua. Cik Som, Hanida Mansur, Khalijah Muhammad, Wan Radiah, Cik Latifah Ali. Baru syok nak lambai-lambai. Rosnah Said, Fatimah Muhammad, Kak Yanti Hamid. I is jealous. Bukan I is jealous, you is jealous. Cantik tak baju saya? InsyaAllah. Zulina Wanci. Izinkan saya habiskan air sekejap sahabat. Sejuk nanti tak sedap. Nanti ya bagi Jaja rehat dulu Cik Rodia. Kalau dia belum share nanti dia akan share insyaAllah. Latifah Sukarjo, Alhamdulillah. Siti Zuraida Ibrahim, Siti Anisah Masnur, Kak Noni, Allah. Khalijah Muhammad, Siti Rozia. Bismillah. Siti Nur Majid, Cik Iyah ER, Zanaria Zakaria. Ya, Kak Latifah dah sampai rumah dah. Hamidah Taib, Zainah Buyung, Nur Azmah Syafi'i, Norma Albi. Sekejap nak habiskan air sebenarnya. Zaini Ahmad. Zaini Ahmad ada messenger Ustazah tak balas lagi. Zuraida Sidi, Aina Ina. Ustazah apa tu? Alah, tak syok lah pula pakai tudung color ni. Tulisan putih ni tak berapa boleh nak baca. Kak Yanti, sebab emergency, pakai je mana yang mudah. Lepas tu dah siap-siap nak on komputer, nak on laptop, wifi pula tutup. Kain lupa masuk dalam washing machine. Ni perlulah mengajar sekejap. Lepas tu sekejap lagi nak sidai kain, terus pergi masjid untuk kuliah. Terus marus sekejap nak minum air Sat. Masya Allah. Cik Latifah sekarang ni sebut nama, nampak wajah terus. Itulah hikmahnya kalau kita dah jumpa, subhanallah. Saya nampak ceria sangat. Kak Jamilah mestilah ceria sebab lepas jumpa Kak Jamilah sekeluarga. Siti Zabeda dah cukup rehat. Rehat tu dalam tidur malam tadi. Alhamdulillah, semua orang Allah suruh rehat dalam tidur. InsyaAllah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga menjadi semangat, menjadi kuat. Untuk dulu masa kecil-kecil minum Milo, anda jadi sihat dan kuat. Pagi ni tak minum Milo. Ada tak tahulah sahabat duka ke Latahzan ke yang postkan pada saya produk apa, Sawanah. Sawanah ada kafe, ada koko, sedap. Tapi saya tak tahu, minta maaf saya tak tahu siapa yang kirim. Saya tak tahu siapa yang hantar. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Sekejap nam. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Cahaya Ma'arif.
Wan Yahya. Kan bila dah jumpa rasa yang lain-lain semua nak sebut nama dan sayang. Tapi bila kita dah pernah jumpa, lebih-lebih lagi macam baru je jumpa semalam kemarin dalam permusafiran, rasa macam berbunga-bunga hati. Alah, macam orang bercinta lepas dating. Ustazah macam pernah buat. Na'udzubillah min zalik. Macam orang bercinta lepas dating, balik pun mak kata dah makan ke belum? Dah, padahal perut lapar tu. Kenyang je kan, sengih je. Ustazah hari ini minta maaf, janji pukul 7, 7.30 baru boleh ke udara. Sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, dah atur elok dah, insya-Allah pukul 7 boleh. Sebab takut jam nanti nak pergi masjid kan, nak kena cepat. Lepas tu tak pedulilah, tetap juga kena masuk kain dalam mesin. Tak jadi nak basuh besok. Sebab apa? Sebab besok saya kena basuh baju suamiku pula. Doakan Sekarang ni Ustaz baru saja masuk ke dalam kapal untuk fly pukul 8 lebih pagi. Waktu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa ni? Apa ni? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kuliah kami tak tahu. Amboi, Ustaz sebelum masuk dekat dalam kapal terbang, dia terkejut nampak dalam satu telegram isteri dia punya wajah. Lepas tu tulis nak masuk syurga tapi perangai na'udzubillah. Macam mana maksudnya? Apa maksudnya? Rahsia wanita solehah yang ramai tak tahu. Oh, pandai dia pun ni duk tangkap tajuk-tajuk yang macam ni. Rahsia wanita solehah yang ramai tak tahu. Ustazah Muzainab Abdullah, Ustazah Asma Harun. Ni mesti live semalam ni. Oh, dia duduk dalam grup Majlis Ilmu dan Dakwah. Siapa anda duduk dalam telegram Majlis Ilmu dan Dakwah? Nanti ustaz-ustaz marah tahu kalau tulis tajuk macam ni. Nak masuk syurga tapi perangai na'udzubillah. Sepatutnya kita kena sebut na'udzubillah min zalik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itulah dia, kadang-kadang buka-buka telefon boleh jadi naik darah tinggi. Ya Allah, jauhkanlah daripada penyakit-penyakit tu. Jadi ustaz baru masuk dalam kapal. InsyaAllah tolong doakan perjalanan semua sihat, selamat, urusan di KLIA yang sangat-sangat susah sekarang ni. Tapi SOP yang cantik lah. Saya nak share dengan anda bukan nak share wajah suami saya, bukan. Tapi ini ustaz dekat airport Jeddah yang baru. Airport Jeddah yang baru ni, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Ya Allah, airport Jeddah yang baru sangat-sangat cantik. Jangan tengok, tu bukan muka ustaz yang tersilap hantar tadi tu. Yang tu muka gambar anak saudara saya malam tadi sebelum tidur. Umurnya baru 11 tahun. Tapi sangat-sangat cabi. Lepas tu semalam dia tengah tolong vacuum kat rumah, tak pakai baju. Jadi ayah dia punya noti, masukkan dalam grup family. Tengok size lah dia tulis. Terus scroll dalam family group ke atas. Nanti hang baru ingat, siapa tak pakai baju tu? Anak buah saya. Badannya sangat cabi, tak pakai baju. Kan kemudian bapak dia semalam sebelum saya tidur, macam-macam lah dia pun ni, duk ambil gambar. Geram kan kalau budak-budak kalau kita tengok dia punya lemak-lemak tu, itulah kita nak peluk, geram. Itulah kan budak-budak. Itu saya tunjuk gambar ustaz dekat airport Jeddah tadi pukul 4 pagi dia hantar. Bukan saya tengok, terscroll ke atas pula. Itu gambar anak buah saya malam tadi. Pukul berapa ayah dia hantar. Saya tidur semalam, lepas tu muslimat dirahmati Allah, saya settlekan urusan kerja pada pagi hari ini. InsyaAllah semoga Allah limpah kurniakan kebaikan untuk Ustazah Zai, untuk Ustaz Azwan yang akan balik ke Malaysia dengan subhanallah, minta maaf 400 orang dah. Sebabnya sahabat-sahabat dirahmati Allah, semua ni berkat permusafiran, semua. Saya sangat-sangat percaya adalah berkat doa. Sebab tu
Ustazah suka untuk bercerita, suka untuk berkongsi kepada sahabat-sahabat La Tahzan yang wallahi saya rasa macam keluarga sendiri, macam kita berbicara, macam kita bersembang dengan keluarga sendiri. Buktinya sahabat-sahabat dirahmati Allah, bila kita bertemu sekejap, Allahumma salli ala Muhammad, walaupun sekejap-sekejap daripada PD hari Sabtu lepas, kemudian ke JB, kemudian ke Melaka, kita rasa macam dah kenal lama sampai Seremban semalam. Seremban semalam pun 3 orang tunggu saya daripada pukul 3 petang. Saya dibawa masuk untuk bersembang lah dengan Ustazah Asma. Saya tak tahu mereka tunggu. Lepas tu dalam pukul 5.30 kot, Ustazah, saya dari pukul 3 saya punya ralat lah. Ya Allah, kenapalah tak bagi tahu. Dia kata dah tak apa Ustazah, tunggu. Sahabat-sahabat jangan macam tu Kita ni bukannya protokol apa ke, nak kena tunggu sampai berjam-jam ke, kan? Ya Allah Tuhan, rasa macam malu sangat. Jadi kalau kita ada, kecuali atas urusan rasmi, semalam ziarah Ustazah dengan Ustazah Asma tu bukan urusan rasmi pun. Kononnya janji nak setengah jam je singgah. Lepas tu bila 2 orang ni jumpa, lahlas, Allahumma salli ala Muhammad. Hujan lebat ke? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu betul Kak Wah, subhanallah, sebab tu kuasa doa Masya Allah adalah senjata orang beriman. Lepas tu pagi ni walaupun itu tak buat lagi, ni tak sempat lagi nak pergi mengajar masjid pula, semangatlah sebabnya pakai warna pink, tudung pemberian Kak Cik Ustazah Hafizah Musa, dan baju pemberian Ustazah Asma Harun semalam. Syok. Okey, jom kita live. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya pegang satu kertas yang telah dilaminate, hadiah daripada Maksud Zunaiza Ahmad. Ini adalah tulisannya almarhum ayahandanya Maksud Zunaiza Ahmad, sebagai saya percaya salah seorang tokoh ulama yang hebat di negeri Kedah satu ketika dahulu. Subhanallah, apa yang dibaca kat sini? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sepanjang tajuk yang kita baca pada bab 114, anda ingat kita ada ulang-ulang ayat ni. Kemudian hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Kemudian alhamdulillahilladzi nawwira qalbi binuril huda waj'alani minal mu'minin wa lam yaj'al lahu dhalla. Kemudian alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian alhamdulillahilladzi lam yaj'al rizqi biyadi ghairihi. Akhir alhamdulillahilladzi satara alayya uyubi. Masya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Amalan yang sangat cantik dibaca setiap pagi. Okey, kalau anda dapat amalan seperti ini, kenapa saya hari ini keluarkan? Sebab malam tadi saya kemas-kemas. Lepas tu saya letak atas meja. Sekejap lagi saya nak letak bawah cermin atas meja Ustazah ni, supaya setiap kali kuliah insya-Allah Ustazah boleh mulakan dengannya. Berpanjanganlah pahala amal jariah insya-Allah. Baik sahabat-sahabat muslimin muslimat, saya minta maaf sambungan bab 114 di Durian Tunggal, rumah ngajinya Kak Jamilah Osman sahabat kita ni semalam. Ada ramai sahabat-sahabat beliau yang hadir di rumah ngaji tersebut untuk berlive La Tahzan pada tengah hari semalam. Sebenarnya bila kita berjumpa penuh keterujaan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, macam itulah terjadi. On the way nak balik tu Kak Jamilah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, on the way nak balik tu Jaja cerita dekat saya,
Ustazah, Kak Jamilah kata sebenarnya live ustaz-ustaz lain semua okey je dekat situ. Al-Kisah, kan Al-Kisah. Alhamdulillah, handphone yang saya gunakan memang satu bar saja. Rupa-rupanya Kak Jamilah sebenarnya ada wifi, pakai wifi. Lepas tu ustaz-ustaz lain kalau live pun pakai wifi okey, punya penuh keterujaan. Dia lupa nak maklumkan dekat kami, suruh pakai wifi dia. Gitulah lebih kurang ceritanya kalau mengikut Jajah lah. Allahumma salli ala Muhammad. InsyaAllah saya share nanti. Mak Su Zunaizah mungkin dah start bekerja ni. Kalau tidak mesti dia respon, insyaAllah. Baik sahabat-sahabat, beliau punyalah ni dia laminate siap-siap. Dia bagi dekat seluruh peserta rehlah Ustazah ke Langkawi tempoh hari ketika Ustazah singgah di Masjid Derga di Al-Usta. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bila saya nampak line tak okey semalam, saya minta maaf kepada semua. So Ustazah suruh mereka ambil satu handphone lagi, letak depan Ustazah untuk record sahaja. So dah record dah untuk sambungan pelajaran semalam, tapi mungkin Jajah belum masuk dalam Facebook lagi. Okay, nanti Ustazah akan tulis kat situ recorded gitu. Recorded gitu. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita buka kitab Latahzan. Kalau buku Ustazah sekarang yang lama, saya bawa musafir buku lama, muka surat 222. Tapi buku yang baru muka surat berapa? Tak apa Wan Mahani, Wan Abu, kita baru je start. Kita baru sahaja start. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tajuk Ya Dzal Jalali wal Ikram. Kita sampai mana semalam? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya nak baca kitab yang barulah. Ke Hal ataka hadithu Subhanallah. Mana muka suratnya? Allahumma salli ala Muhammad. Adakah orang yang bagi? Muka surat 226 ya Wan Yahya. Okey. Sebab dia lain tau dengan kitab baru. Barang siapa menolong agama Allah, barang siapa bertawakal kepada Allah. Macam tak sama je. Sekejap ya. Allahumma salli ala Muhammad. 226 di dalam Al-Quran, hakikat intan surullah. Sebab susun atur muka surat tu lain. Wa huwa alladhi ma yatawakkal fa huwa hasbuh. Hal ta'lamu samiyya. Berbuat zalim dan aniaya ni tak ada ke dalam kitab ni? Macam lain sikit. Sekejap sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okey, 226, 227 lah. 22. Ada 3 perkara. Okey, baik. Subhanallah. Buku baru muka surat 227. Buku baru muka surat 227. Tak, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ya, Mak Su Zunaizah Ahmad dengar ke saya bercakap pasal ni tadi untuk kawan-kawan? Kita buat satu projek khas nanti Mak Su untuk sahabat-sahabat Latahzan. Sangat cantik ni, kita share dengan sahabat-sahabat Latahzan. Okey, 227. Allahumma salli ala. Betul, Al-Tamis Furqan. Saya percaya sebab gini, sahabat-sahabat muslimat, mungkin anda semalam terlepas putus-putus kan? Jadi semalam sebenarnya Ustazah baca sampai kepada muka surat 227, kitab baru anda, muka surat 227 kepada perkara 1, 2, 3, 4, 5 ayat Quran. Tentang apa? Kita menyambung kisah mujahadah, semangat juangnya, pengorbanan yang tinggi para sahabat radhiyallahu anhum untuk merebut syurganya Allah. Itu sangat menjentik hati kita ketika Ustazah bercerita, menyampaikan kuliah di hotel di JB pada pagi hari ni Rabu, hari Selasa, hari Isnin, pagi Isnin. Kemudian Ustazah sambung Selasa tengah hari semalam di Durian Tunggal Melaka. Itu putus-putus. Jadi mungkin anda kurang puas lah, tapi saya ada record. Kemudian saya akan masuk dalam Latahzan. Kat mana semalam saya ambil sikit je, muka surat 226, yakni di dalam Al-Quran ada hakikat-hakikat dan sunnatullah yang tidak akan hilang dan tidak akan berubah. Anda nampak tu?
Lepas tu Ustazah baca 1, 2, 3, 4, 5. Jadi saya pohon dengan sangat sahabat-sahabat Al-Tahzan, tolong baca semula ayat Quran tersebut dengan terjemahannya. Subhanallah, bila kita jumpa ayat-ayat Quran yang memujuk hati, yang bila kita baca terjemahan dia, subhanallah, betul lah, janji kau tak pernah bohong ya Allah, aku akan merebut. Allah tak pernah mungkir janji, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Allah tak pernah mungkir janji. Kita ni yang selalu mungkir janji. Sebab tu Ustazah cukup risau, cukup takut. Macam semalam ada sahabat yang nak jumpa Ustazah dekat galeri Ustazah Asma. Dia kata dia sampai pukul 3. Lepas tu Ustazah kata, jauh Ustazah ada janji apa-apa ke dengan dia? Macam mana? Tak, sebab tadi Ustazah tengah bincang dengan Ustazah Asma, jadi tak nak kacau. Allah lain kali bagi tahu. So Ustazah tahulah kat mana nak selit macam mana kan, sebab kita tak tahu, orang mungkin ada ada hal lain kan. Jadi kecuali benda tu memang tak boleh. Allah tahu, kita bukan saja-saja. Jadi kalau misal kata kita tahu, sengaja buat orang tertunggu-tunggu dan sebagainya, masalah lah. Okay, tadi saya kalut-kalut tu, alamak janji pukul 7. Masuk sekejap lah dalam grup, insya-Allah pukul 7.30. Sahabat-sahabat. Jadi kita memang takkan bersih suci daripada perkara-perkara seperti ini. Takkan bersih suci kecuali Allah yang sangat menjaga, yakni tak pernah mungkir janji. Jadi bila kita jumpa janji-janji Allah dalam Quran, tolonglah kita bersandar kepada semua itu. Tak apa ya Allah, aku nak dapat macam ni, kau kan dah janji macam ni. Tak apa ya Allah. Dan setan ni tak pernahnya berputus asa. Kenapa kita harus berputus asa? Setan tak pernah berputus asa. Setan akan bisik antaranya, helai kan, engkau dah penat-penat bersabar, berkorban selama 40 tahun, 50 tahun. Sampai bila Tuhan kau tu nak bagi macam tu? Tak ada pun, suami kau makin jahat je, anak kau makin degil je, rezeki kau dulu kau kaya raya, sekarang makin miskin je. Tak payahlah, kau ikutlah aku. Contohlah, saya tak pernah lah pula dengar setan cakap macam tu kan. Tapi dialognya mungkin antara macam tu, dia nak melemahkan jiwa kita daripada terus bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Jadi bila akidah, minda hati kita dipatri, macam mana ya? Pakai gam gajah pun kalah ni. Allah takkan mungkir janji, Allah takkan mungkir janji, Allah takkan mungkir janji. So kita dengar, Ustazah, suami saya kan, dia balik Mekah kan, dia janji nak beli 10 helai abaya. Tipu Ustazah, dia beli 1 je. Contoh, sahabat-sahabat dirahmati Allah, jangan serius sangat. Contoh. Kemudian buka-buka beg sekejap lagi, sehelai je janji 10. Contoh, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita tak adalah kecewa, meratap sangat, merajuk, moncong sampai seminggu tak masak, contoh tak nak pandang muka suami. Patutnya dia kena kuarantin, lepas tu kita pula mengkuarantinkan diri. Contoh, apa tu nak bagi contoh siapa lagi? Bagilah contoh diri sendiri. Maksudnya sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, biasa sahaja. Tapi jangan melampau lah. Okay, contoh seorang ibu ayah kan, hati-hati dalam nak berjanji. Siapa yang buat homework siap cepat, nanti ibu belanja aiskrim. Nak belanja aiskrim macam mana malam-malam, hujan lebat pula nak keluar macam mana? Cubalah cakap sesuatu yang ada dalam rumah. Siapa yang buat homework cepat, nanti ibu buatkan telur dadah bubur cheese. Contoh. Kita buatlah. Sebab apa benda yang kita boleh tunaikan. Jadi bila kita nampak janjinya Allah, tak tahulah. Okay? Sama ada anda bersetuju atau tidak, Ustazah kata, bila kita kenal, faham janji-janjinya Allah dalam Quran, kita dah tak kisah dah dengan janji-janjinya manusia. Bos kata, okey kerja bagus-bagus hujung tahun ni, kita naikkan bonus. Kita tak adalah berkeluh kesah lebih-lebih. Penipu punya bos kata bila dapat keuntungan nak share dengan kita, nak dapat bonus lebih. Kita akan kerja tanpa berkeluh kesah. Kalau Allah nak halang rezeki tu, macam-macam cara Allah datangkan orang yang mungkir janji macam tu. Tapi kalau Allah nak beri, Allah akan beri rezeki yang tertangguh itu dengan caranya yang lain. Itu yang semalam saya nak tekan dalam live yang sekejap dengan Ustazah Asma, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kerana apa? Kerana dia tanya ke Ustazah, apakah itu wanita solehah? Dia dah ada jawapan. Para penonton yang 4,000 orang tu, yang hari-hari dengar kuliah dia tu, memang dah tahu jawapan. Nak jadi wanita solehah, contoh-contoh wanita dalam Quran yang dijamin syurga, semua orang dah tahu jawapan. Tapi kenapa kita susah sangat nak buat?
Maka Ustazah fokus dalam pertemuan ringkas semalam, wanita solehah sebenarnya adalah yang sunyi dari keluh kesah. Kalau suami saya panas baran, Ustazah, kata nak jadi wanita solehah. Sebab yang itulah Allah letakkan di sisimu. Ada orang nak jadi wanita solehah, Allah datangkan anak-anak yang sangat, ya Allah, kuatkan aku ya Allah, macam mana pun anak aku ya Allah, aku kena telan juga ya Allah, aku kena didik juga ya Allah. Akhirnya ibu ini mati sebagai ibu wanita solehah. Isteri yang bersabar sampai ke mati dengan kerenah perangai suaminya yang begitu, akhirnya dia mati sebagai wanita solehah. Kita tak pentingkan kehidupan kita ni sebagai apa, asalkan kita jadi hamba-Nya Allah yang taat. Tapi kita sangat risau matinya kita bagaimana. Masya Allah, so matinya kita bagaimana sebagai pekerja. Saya stres, Ustazah, saya tak nak kerja kat situ. Pilihan atas anda. Istikharah sungguh-sungguh. Ya, Ustazah boleh cakap, berhenti je lah kerja macam tu. Ustazah tak nampak keharamannya bekerja di situ. Anda okey selama ni memang bukan rezeki yang haram. Kalau jelas, Ustazah, saya dah stres lah jual dadah ni. Kan? Kita boleh tanya Ustazah. Lepas tu, perlukah saya berhenti? Tak payah tanya Ustazah Zai lah. Tanya budak kecil umur 5 tahun, tak boleh jual dadah, nanti haram. Macam tu kan. Ni tanya Ustazah Zai, memang kau dah tahu jawapan. Rezeki kau cari tu rezeki halal. Ustazah saya jadi cikgu. Sahabat-sahabat Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru, Masya Allah, sahabat-sahabat, saya dengar cerita daripada mereka. Ni bila dah start balik daripada musafir ni, tak tahulah bila nak baca kan. Tapi saya nak share sikit-sikit dengan anda. Subhanallah. Stresnya frontliners kita, Masya Allah, yang kerja di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru, HSA, Hospital Sultanah Aminah. Mereka kata kami ni hospital sibuk antarabangsa, Ustazah, HSA. Nak cerita ada senior nurse, sahabat-sahabat dirahmati Allah, dah otai, dah pengalaman dah banyak. Pernah balik ke rumah, nak cerita stres tak stres, tiba-tiba bila dia sedar balik, kenapa aku punya kain-kain duduk dalam mesin ni? Kenapa pinggan mangkuk aku duduk dalam mesin kenapa kain baju aku ni yang nak dibasuh tadi ni masuk dalam sinki ni? Kenapa pinggan mangkuk aku duduk dalam mesin basuh ni? Sampai seluruh kehidupan tertukar asbab stres menguruskan COVID. Saya sedih, Ustazah, tengok staf saya macam tu. Kenapa sampai jadi macam ni? Cuma tahniah Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru. Hati saya kata, penglihatan saya kata, naluri saya kata, sahabat-sahabat, mereka mempunyai ketua yang cintakan Allah dan Rasulullah, yang nak ikut, nak bawa agama Allah kepada semua staf-staf dia. Di situ ada nilai dakwah. Masya Allah, tabarakallah, saya duduk bersembang dengan ketua pengarah, dengan pakar-pakar perubatan. Saya jadi kerdil sangat walaupun saya begitu besar. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab apa? Perbincangan yang kita rasa macam, ya Allah, macam mana aku nak bantu, okay, sebab mereka telah berkorban terlalu banyak. Jadi Ustazah mati kata, Ustazah plan nak cakap macam ni, jadi macam ni. Ustazah mati kata, Ustazah hanya mengajak zikir-zikir, lirik-lirik nasyid yang betul-betul Ustazah nak ajak mereka hadam sungguh-sungguh. Tolonglah, jaminan yakni janji Allah untuk kalian. Semoga Allah syurgakan anda. Semoga Allah syurgakan anda. Semoga Allah syurgakan anda. Mereka mengaminkan tu dengan titisan air mata. Maka Ustazah dapat rasa betapa syaratnya apa yang mereka rasa. Sahabat, kita hanya bila sampai ke hospital, memanglah manusia tak pernah ada yang sempurna. Kita nampak cacat itu, cacat ini. Macam mana kita nak berhenti daripada berkeluh kesah? Macam mana nak berhenti dari berkeluh kesah? Kita bercakap dengan orang yang sepatutnya, nak komplain ni, nak cakap macam mana. Kan sebab sayang, kita nak mereka perbetulkan. Tapi sebenarnya pengaduan dan sandaran kita hanya kepada Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dengan keluh kesahnya kita yang konon stres macam-macam, jadi pesakit ni, kita tak fikir ke stresnya mereka. Ada yang dah okey, dah siap-siap, dah nak balik, nak jumpa suami, nak jumpa anak, balik rumah. Tiba-tiba bos telefon, minta maaf, tolong stay untuk next pula. Double bahkan triple shift mereka kena bekerja ketika saat dahsyat dulu. Mau jadi kepala, tak jadi macam. Sampai yang bercerai-berai, suami kata, kau tidur je lah kat hospital kalau macam tu. Mereka bekerja untuk membantu sahabat-sahabat muslimin muslimat, menyelamatkan kita sampai ada
kemah-kemah dekat depan tu yang meletakkan berapa ratus katil Subhanallah, rupa-rupanya begitu dahsyat. Kita masuk hospital dah dekat 2 tahun tak masuk hospital kan. Kita rasa ya Allah Tuhan, besarnya pengorbanan mereka. Sebab itu muslimin-muslimat dirahmati Allah, saya kata semoga Allah syurgakan mereka. Sahabat, lain tak bagus ke? Kenapa ada orang yang kata terputus nampak mata ustazah tengah pejam? Saya bukan tidur, saya bersemangat ni, bersemangat. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, itu antara cerita-cerita. Banyak lagi cerita daripada bermusafiran. Saya ulang-ulang bahawa sepanjang bermusafir ke selatan, saya sama sekali tak merasa diri saya sebagai pengajar. Tetapi saya banyak belajar. Banyak belajar. Ini tujuan sahabat-sahabat dalam kerja-kerja dakwah, dalam kerja-kerja sharing ilmu, supayanya kita bukan hanya memberi konon engkau hebat sangat dalam ilmu, tapi kenapa saya perlukan permusafiran, saya perlu bertemu dengan sahabat-sahabat saya. Sebab apa? Sebab di situ kita ada satu perkara yang diisi untuk dikongsi semula dengan anda. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih Cahaya. Okey, kita baru nak baca topik hari ini. Itulah dia 226. Takut salah lagi ni. Okey, serius. Okey, 227. 227 bawah. Kat situ yang saya tinggalkan anda semalam. Yang ni tak boleh kelentong. Kalau kat masjid surau kuliah sebulan sekali, seminggu sekali, nanti saya akan kata, minta maaf muka surat berapa ya, sebab tanda saya tu dah tertukar-tukar dengan masjid lain, surau lain. Tapi la tahzan saya memang tak boleh lupa. Sebab hari-hari kan saya ingat lagi semalam saya mengajar apa. Saya ingat lagi semalam saya berhenti kat mana. Cumanya tadi keliru sikit sebab sepanjang musafir saya bawa kitab lama. Hari ni saya mula buka kitab baru supaya anda tak keliru. Muka surat 227 bawah sekali. Ada 3 perkara yang dapat mempercepatkan datangnya seksa Allah Subhanahu Wa Taala bagi para pelakunya. Semalam di Durian Tunggal saya baca ni sahabat, tapi saya tak buat satu khulasah lah, tak buat penjelasan lah, sebab saya sekadar nak beri oleh-oleh kepada mereka. Okey, ada 3 perkara yang dapat mempercepatkan datangnya. Cuba gariskan kalimah seksa Allah. Seksa Allah yang Ustazah nak suruh highlight kat sini ni, sebab semua kita, ya Allah hindarkan aku daripada seksaan, daripada azabmu. Dunia tak nak diseksa, di akhirat tak nak diseksa, semua kita nak bahagia. Seksa itu adalah azab, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita tak nak diseksa. Jadi tolong, kalau kita tak nak diseksa, terseksa, menyeksa atas dunia dan di kampung akhirat, pertama sahabat-sahabat dirahmati Allah, bab 114. Apa sahabat yang bertanya tadi? Bab 114, muka surat 227. Saya rasa yang tanya bab berapa ni sebab mereka pakai buku La Tahzan yang bukan penterjemahnya Nur Aini Abu. Sahabat-sahabat, La Tahzan ni ada banyak versi. Saya tidak memaksa anda membeli kitab yang tim khidmat saya sediakan itu di ruang PIN itu, bukan. Tapi biasa untuk anda bab berapa ya, muka surat berapa. Sebab di Johor pun saya jumpa Ustazah Hacik punya kitab La Tahzan macam ni, tapi kenapa bila Ustazah ngajar tu tak jumpa muka surat, bab tak sama? Sebab kita tak menggunakan penterjemahnya Nur Aini Abu. Kalau penterjemahnya Nur Aini Abu, publishernya sama, pasti sama walaupun cover bertukar-tukar setiap penerbitan. Okey, jadi tak payah stres kat situ sahabat-sahabat. Anda baca je kitab La Tahzan, anda dengar je apa yang Ustazah ulas. Kemudian kalau rasa macam stres aku, muka surat lain, bab lain, infakkan buku tu pada orang lain yang tak follow kuliah kita. Semoga menjadi bahan bacaan dia dan kita dapatkan buku La Tahzan versi yang kita gunakan di page Ustazah Muzayyanah. Jadi kita hilang keluh kesah. Ustazah ni baca muka surat berapa, entah bab berapa, entah tak faham aku. Tak lalat je makin besar. Jangan gitu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okey, kita tengok. Jadi kalau ada yang lain tu sebab pengolahan ayat tu setiap penterjemah tak mungkin sama. Jumlah muka surat tak mungkin sama. Sebab ini kitab bahasa Arab yang dipindahkan oleh penterjemah-penterjemah kita bahasa Melayu. Dan insya-Allah masih lagi dalam rangka kata menjaga maksud. Tapi pengolahan ayat mungkinlah tak sama, penyusunan bab mungkinlah tak sama. Faham ya? Baik, ada 3 perkara yang dapat mempercepatkan datangnya seksa Allah. Semoga kita dijauhi daripada seksa Allah. Pertama, berbuat zalim.
yakni suka menganiaya. Apa aniaya, sahabat-sahabat? Sepatutnya memberi nafkah tapi tak beri nafkah. Allah wajibkan beri nafkah. Sepatutnya bayar zakat untuk kita berkongsi rezeki dengan seluruh saudara-saudara kita yang Allah hantarkan dalam hidup kita untuk kita bantu dia. Masya Allah sahabat-sahabat, sepatutnya bayar hutang, duit yang kita pinjam dekat orang. Kita dah mampu sikit-sikit, tak mampu bayar semua. Dahulukan, kak, saya tahu saya pinjam duit agak 1,000, tapi PKP ni saya baru nak bernafas semula, baru nak buka gerai. Boleh tak kak kalau saya bayar RM50 sebulan contoh? Sekurang-kurangnya datang, pohonkan kemaafan, bagi tahu situasi dan keadaan. Ini senyap je. Kawan yang meminjamkan duit pula dah jadi macam peminta sedekah. Jap-jap WhatsApp. Anak aku sakit ni, aku perlukan duit. Tolonglah, aku tak mampu bayar semua, bayarlah sikit. Kita sengaja menganiaya, biarlah, takkanlah nak hantar anak pergi klinik pun nak minta duit. Alah bang, dia tu memang macam tu ngada. Kereta besar kan bang, tapi nak hantar anak pergi klinik pun minta duit kat kita. Hey, kau dah berhutang, bayarlah. Tak mampu bayar seperti yang kau janji hujung bulan. Ini dah berapa kali hujung bulan kau masih tak bayar. Kau jumpa kawan tu, minta maaf. Apa mampu yang kita buat sekarang ni, sahabat-sahabat? Kenapa kau buat senyam? Nak tunggu sampai mati? Berdepan dengan Allah, Allah akan tanya siapa masa hidup biasa menganiaya orang. Perasan lagi sampai depan Allah nak perasan. Aku tak pernah niaya orang, tak pernah kot, tak pernah, ya Allah, syurga lah ni tempat aku. Berani cakap macam tu. Tiba-tiba ada orang yang ditanya oleh Allah, siapa dulu ketika hidupnya biasa dianiaya. Aku, ya Allah, suami aku patut bayar nafkah tapi tak bagi nafkah ke aku. Aku, ya Allah, kan bila nampak kawan susah aku bagi, pinjam duit ni, aku nak tolong. Aku bukan orang senang sangat, ya Allah, tapi sampai sekarang dia tak bayar lagi, ya Allah. Depa ni yang dianiaya akan mengadu di hadapan Allah, akan bercakap sebab Allah melindungi orang-orang yang dianiaya. Allah jamin memakbulkan doa orang yang dianiaya. So Allah akan panggil apa dia? Minta maaf sahabat-sahabat, jangan kita pandang ini dari sudut ilmu akidah yang ustazah sama sekali tak boleh bercerita sampai mengundang gambaran di minda anda kita bercakap dengan Allah dengan macam kita bercakap. Contoh, saya bertemu dengan Hajar Aziz. Ya Kak Hajar, apa yang saya boleh tolong Kak Hajar? Kita berdepan-depan dengan dia. Jangan anda bayangkan, Ustazah Zai buat sinetron macam tu, rupanya Allah tu dia tengah tenung Ustazah Zai. Terima, Allah tu ada kepala jugalah. Allah tu ada tangan jugalah, bergerak-gerak macam tangan Ustazah Zai tu. Haram. Tak boleh anda menggambarkan Allah, rasanya Allah tu macam Ustazah Zai kot. Wa na'udzubillah min zalik. Ini satu kesalahan yang sangat besar. Dalam kaedah La Tahzan punya penyampaian, Ustazah cuma nak anda faham bagaimana situasi. Semua orang yang kita rasa kenapa sampai macam ni kau buat zalim ke aku ni, kita mengadulah pada semua orang. Hatta rumah kita dimasuki perompak. Ustazah pernah cerita dulu kan sahabat-sahabat, masa mula-mula kahwin, Ustazah sewa rumah, perompak masuk dalam rumah. Ya, dari segi undang-undangnya buat report polis, takut nanti kejiranan kita pun kena pecah rumah dan sebagainya. But itu prosedur saja. Polis boleh pulangkan balik ke barang-barang yang hilang daripada rumah kita? Tak boleh. Jadi kenapa polis tak buat kerja, bla 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 bla, sahabat-sahabat? Apa yang kita dapat? Harta kita tak datang bertumpuk semula, tak. Tapi bila kita dah buat, di sisi undang-undangnya Allah buat, di sisi undang-undangnya manusia buat, dan kita hanya berkeluh kesah mengadu kepada Allah, itu satu keluh kesah pengaduan yang tidak sia-sia. Kita berkeluh kesah, jumpa orang ni, kau tahu tak laki aku ni, jumpa orang kau tahu tak aku sedih anak aku ni. Cukuplah kalau kita mungkin terpaksa meluah, pakar-pakar kaunseling bagi tahu kita, luah, share cerita kat orang, tapi bukan mesti dengan semua orang, sahabat-sahabat. Setiap jumpa orang kita berkeluh kesah, setiap jumpa orang kita berkeluh kesah, bukan. Kita nak mati sebagai orang-orang perempuan wanita yang solehah. Jadi kita, ya Ustazah tak tahu betapa zalimnya dia pada saya. Sebenarnya boleh je Ustazah nak cakap, sebenarnya saya tak perlu tahu pun Kak. Minta maaf.
Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Cik Lian Ibrahim, Maimunah, sahabat-sahabat nama-nama yang saya tak tersebut, Rahim Rais. Kan contohnya jumpa Rahim Rais, jumpa Ustazah bla-bla jiran saya tu, Ustazah Marina Zakaria Zanisha, contoh kan. Boleh kita nak jawab, sebenarnya kau tak payah cakap kat aku bukan ketua kampung pun. Cuma kita nak cakap macam tu, kita tahu dia nak bersandar, nak tumpang menangis di bahu kita, kita jadilah pendengar yang baik. Sebab kebanyakan orang yang bercerita, sahabat-sahabat, Ustazah belum sempat. Tak apalah kak, nanti kan dia cakap macam mana kat Ustazah? Lega saya dah cakap dengan Ustazah, makasih Ustazah dengar masalah saya. Kan, betul, akak nak pergi mana ni? Nak balik Ustazah, dalam hati kata, kata tadi nak cerita masalah, okeylah, baguslah dia ni. Taat sami'na wa ata'na. Dia memang datang nak bercerita. Dia tak tanya pun pendapat ke apa, sebab nanti dia kata, yelah kan Ustazah, lega saya dah cerita kat Ustazah. Saya nak nilau Ustazah, apalah gunanya saya bercakap-cakap lagi. Benda bukan boleh patah balik pun kat Ustazah. Saya fokus je lah doa pada Allah. Kadang-kadang nak tergelak, Ustazah nak cakap, tahu tak apa nak cakap macam tu. Maksudnya dia hanya perlukan kekuatan. Jadi nasihat Ustazah, mengadu pada Allah seperti mana anda merasa macam tadi tu. Makasih Ustazah kerana dengar masalah saya. Sahabat, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Allah tahu hati kita ni luka tak luka. Allah tahu hati kita ni berdarah tidak. Allah tahu hati kita ni dah sampai tahap bernanah ataupun tidak. Allah tahu. Kawan kita hanya nampak muka lebam kena pukul suami. Kawan kita tahu sahabat-sahabat kita daripada kaya jadi miskin. Tapi Allah Maha tahu segala-galanya. Kenapa kita tak yakin dengan Allah yang Maha mendengar? Kenapa kita tidak meratap dengan Allah? Dan Allah sedang memeluk anda, membelai anda. Bila Allah tahu, kesian hamba aku ni, aku lahirkan dia penuh kesempurnaan, aku jaga dia, tapi ada hamba aku yang tak bertanggungjawab, telah menzalimi dia, menganiaya dia. Wahai orang-orang yang rasa dianiaya, Allah tak pernah tinggalkan anda. Tapi awas wahai orang-orang yang biasa menganiaya, Allah punya perhatian tak pernah terlepas selagi mana anda tidak bertaubat, selagi mana anda tidak meminta maaf kepada orang yang anda aniaya. Allah takkan ampunkan dosa anda. Dosa kita dengan Allah, dulu tak tutup aurat, dulu tak sembahyang, Allah boleh saja memaafkan dengan taubatan nasuha. Tapi dosa anda menzalimi, menganiaya orang lain, Allah tak akan maafkan selagi mana anda tidak meminta maaf kepada orang yang anda aniaya. Anda bukan orang bodoh. Anda bukan tak tahu aku sedang zalim pada dia ni. Hutang dia patut aku bayar. Isteri aku patut aku nafkahi walaupun isteri aku bekerja. Hak dia harus aku pulangkan. Anda bukan orang bodoh. Anda tahu aku tak sepatutnya buat macam ni. Datangi dia. Kalau dia yang engkau aniaya itu telah kembali ke rahmatullah, berada di dalam tanah, engkau yang masih berada di atas tanah, cari waris-warisnya. Dulu pakcik ada hutang dengan arwah mak kamu, nahlah buatlah wakaf ke apa-apa. Jangan malu untuk mengakui, menyebutkan, sebab Allah takkan ampunkan dosa anda menzalimi orang lain selagi mana anda tidak mendapat pelepasan daripada orang yang anda zalimi. Sangat takut jadi orang zalim atas dunia ni, sahabat-sahabat. Tak payah kata anda berada di tahta pemimpin, ketua, majikan yang membayar gaji, tapi gaji pekerja sampai kering peluhnya tidak dibayar. Hatta anda seorang anak yang patut bila ayah meninggal, kamulah yang jaga mak kamu, tapi kamu biarkan ibu kamu kerinduan ternanti-nanti kepulangan kamu, tanya khabar daripada kamu. Kamu kata tak apa, mak okey je tu, mak okey je tu. Itu sebenarnya adalah sebuah penganiayaan. Walaupun ibu sentiasa memaafkan, tapi Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memandang. Aku nak tengok dia minta maaf tak kat mak dia, dia minta maaf tak dekat adik-beradik dia, dia minta maaf tak dekat seluruh orang yang pernah dia zalim. Seandainya anda orang soleh, lama sujudnya, besar sedekahnya, tapi anda tidak meminta maaf kepada orang-orang yang anda pernah zalimi, Allah takkan maafkan kamu. Saya cukup takut kalimah ni, sahabat-sahabat. Sebab tu kitab ini menyatakan ada 3 perkara yang dapat mempercepatkan datangnya azab seksa. Apa maksud mempercepatkan? Kenapa hidup aku ni macam susah sangat ya Allah?
Kenapa aku ni macam derita jiwa sangat ya Allah? Cuba muhasabah. Cuba muhasabah ke sebab dosa aku dengan si Fulan tu ya Allah. Yang aku rasa gaji banyak, tapi kenapa macam tak tenang hidup ni? Seksa yang disegerakan itu tak payah tunggu akhirat. Kat dunia kita dapat rezeki melimpah ruah tapi tak berkat. Kat dunia hidup macam senang tapi tak tenang. Itulah seksa yang diawalkan. Kenapa? Sebab di sana masih ada orang yang rasa teraniaya. Kaya dah rupanya dia tu, tapi hutang kat aku tak bayar lagi. Kaya senang dah rupanya dia tu, tapi dia belum minta maaf kat aku. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita terlupa segala benda. Saat kita buat aniaya pada orang, setan sedang merajai. Kita tak nampak itu adalah salah kita, yang kita nampak adalah salah orang lain. Sekarang anda kata anda dah hijrah bertaubat, bukan hanya sibuk. Yes, yang utamanya hablum minallah. Tapi cek hablum minan nas. Aku pernah tak aniaya kat orang? Aku pernah tak zalim kat orang? Jangan dituntut ketika di akhirat oleh orang yang pernah kamu aniaya. Settlekan ketika di dunia ini, please. Ini perkara yang paling kita takut. Sebab berbuat zalim, yakni aniaya, kata Allah dalam surah Yunus ayat 23, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innama baghyukum ala anfusikum. Sesungguhnya, yakni bencana kezaliman kalian akan menimpa diri kalian sendiri. Kenapa ya sahabat-sahabat dirahmati Allah? Kenapa sahabat-sahabat? Kita nak sebut sesungguhnya bencana kezaliman. Hal yang kau buat zalim kat orang tu, hal yang kau aniaya kat orang tu akan menimpa dirimu sendiri. Sebab tu bila orang muda datang, Ustazah, gaji saya okey Ustazah, isteri saya baik Ustazah, anak-anak saya cemerlang. Tapi kenapa ya Ustazah? Saya okey dengan isteri saya, tapi ada je tak kenal. Saya nampak muka nak gaduh. Saya rasa nak rumah tu dah macam neraka dah Ustazah. Kata isteri okey. Itulah saya pun tak faham. Macam mana ni? Pernah ke zalim pada ibu kamu? Pernah ke dulu ketika mak bagi pendapat macam ni, kamu buat macam ni, kamu jadi macam ni, sebenarnya kamu telah melukai ibu kamu? Pernah ke kamu zalim pada dirimu sendiri? Kat mana zalim pada diri? Dulu kamu bercinta berapa lama dengan isteri itu? 9 tahun Ustazah. Tapi Ustazah, dalam 9 tahun tu saya dah macam suami isteri Ustazah. Saya meniduri dia, saya sentuh dia, saya dah macam suami isteri dengan dia. Nah, sekarang kamu sedang sedar, kamu sedang menganiaya, menzalimi dirimu sendiri. Taubatan nasuha sebelum kamu mati. Ini sebenarnya seksa, azab yang Allah awalkan sebab Allah tak nak seksa kamu dekat akhirat. Tolong jangan zalim, jangan aniaya diri sendiri. Maksudnya jangan buat dosa. Kita bukan tak tahu mana dosa, mana pahala. Sahabat-sahabat, lebih-lebih lagi yang kita zalimi itu adalah orang yang aku takkan maafkan selagi dia tak pulangkan hak aku. Kita akan terjerut, nak masuk syurga ditarik semula, nak masuk syurga ditarik semula. Jadi tolong jangan berbuat zalim pada siapa pun. Kedua, melanggar janji. Ayat Allah dalam Quran, sahabat-sahabat, Al-Fatih ayat 10. فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ. Maka barang siapa melanggar janjinya, niscaya akibatnya akan menimpa dirinya sendiri. Niscaya akibatnya akan menimpa dirinya sendiri. Saya ulang, jom baca sama-sama. Allah suratul Fatih ayat 10. Maka barang siapa melanggar janjinya, nescaya akibatnya akan menimpa dirinya sendiri. Sahabat-sahabat, kita berjanji, kita mungkir. Kita berjanji, kita tak tunai. Mungkin janji kita dengan Allah, mungkin janji kita dengan Rasulullah, mungkin janji kita kepada mana-mana hamba Allah. Walaupun sekecil-kecil janji, kita langgar janji. Lebih-lebih lagi janji untuk taat pada Allah. Bila saya berjanji dengan Allah nak taat pada Allah Ustazah? Ketika engkau berada dalam rahim ibu, engkau dah berjanji untuk mentaati Allah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita je yang banyak terlupa. Sebab masa tu kita berada di alam roh. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita sebut jangan pernah
Barang siapa melanggar janjinya, niscaya akibatnya akan menimpa dirinya sendiri. Sebab tu muhasabah ni sangat penting. Muhasabah ni sangat penting. Ya Allah, ya Tuhan, apa yang aku pernah buat, apa yang aku pernah janji. Kadang-kadang janji tu pada anak-anak kita sendiri, sahabat-sahabat. Duduklah dalam satu halaqah, apa yang pernah ibu janji tapi ibu terlupa. Sahabat-sahabat, tolong ingatkan ibu. Kalau ibu boleh bayar sekarang, ibu, mungkinkah ini yang anak-anak ibu tak nak dengar kata ni sebab ibu mungkir janji ke? Jom kita perbetulkan sekarang. Masya Allah, kita takut, kita ingat kita tak ke syurga kerana kita tak solat sempurna, kerana kita tak tutup aurat sempurna semata. Tapi rupa-rupanya kita banyak zalim menganiaya orang lain. Banyak mungkir janji pada orang lain. Sebab tu kita takut. Sahabat, Ustazah nak buat trip umrah 29 Januari ni. Setiap kali saya mengiklankan sesuatu, hotel sekian, package sekian ni, Wallahi tak kering air mata. Ya Allah, aku takut, ya Allah. Aku takut nak janji macam ni, ya Allah. Aku takut nak ambil duit orang banyak macam ni, ya Allah. Berkali-kali saya tak tahulah sabarnya suami saya dengan Ustazah Zaini, sahabat-sahabat. Sepanjang dekat Mekah, bang tolong cek dengan pihak hotel. Bang tolong ni pastikan flight kita macam mana. Tolong, saya tak nak mungkir janji dengan orang. Sahabat-sahabat, dalam pada kita jaga ni pun wallahi Ustazah banyak terlepas di mana-mana. Tapi satu je nak tenangkan hati, ya Allah, aku dah buat yang terbaik. Aku hanya nak beri yang terbaik. Aku tak tahu, ya Allah, yang baik-baik semua dari Engkau. Berurusan dengan pihak Saudi ni, sahabat-sahabat, Allah, kita janji dah, kita bayar banyak yang dia nak. Tiba-tiba mudah-mudah je dia kata tak ada tempahan. Kita hantar dah dekat dia, ini bukti yang aku dah bayar ni. Nanti senang-senang nak cakap pun bangsa Arab kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tempat kelahirannya baginda Rasulullah. Rasulullah tak pernah mengajar mereka macam tu. Tapi biasa je berlaku kadang-kadang sebab orang bayar 3 kali ganda lagi. Sahabat-sahabat, ni bukan sebab Islam, tapi bukan sebab tanah Mekah sudah tidak suci, bukan. Tapi sebab sikapnya manusia. Tamak haloba. Kita sepanjang hampir 15 tahun terlibat dengan perkara-perkara ni, terduduk kita depan jemaah. Saya tak cakap orang yang memang ada niat nak menipu, ada niat nak mungkir janji. Sahabat, kita dah biasa bermain dalam perkara macam ni, berurusan umrah. Allah, tak sama dengan perkara lain. Kita dah janji macam ni, tiba-tiba akhirnya jadi macam ni, sangat takut. Memang 2 tahun Al-Fawaz Travel, Ustazah, Alhamdulillah, dapat hajat nak bagi B yang sederhana, tiba-tiba upgrade kepada A. Semua tu rezeki. Tapi kita tak boleh cakap, kalau pergi dengan saya niat je nak bagi hotel 100 meter, tiba-tiba nanti upgrade ke 50 meter. Kau siapa nak janji macam tu? Sebab kita tak tahu rezekinya Allah untuk kita. Tapi saya percaya, jangan ada niat nak mungkir janji. Jangan ada niat nak aniaya orang. Allah pandang semua tu, sahabat. Tak apa. Dalam iklan kita cakap je macam ni. Nanti pandai-pandailah kita jawab. Kita kan mutawif. Kita jawablah, sabar ci, inilah ujian Allah. Tu yang orang menyampah. Jadi mutawif sikit-sikit sabar, sahabat-sahabat. Dalam ni Allah yang tahu. Engkau ada niat nak menganiaya ke tidak? Engkau ada niat nak mungkir janji ke tidak? Kalau ada, engkau jangan manis kat mulut. Engkau sedang berbohong di hadapan orang, tapi bergegar arasy Allah atas dosa yang engkau lakukan. Benda tu akan balik pada diri engkau sendiri. Faham ya sahabat? Bukan mudah. Saya kalau fikirkan tak nak stres, saya tak buat kerja-kerja travel ni, wallahi. Tapi disebabkan melalui permusafiran, melalui kerja-kerja seperti ini, ukhuwah semakin erat. 2 minggu berumrah, balik macam keluarga sendiri. Masya Allah, bermusafir 4 hari 3 malam. Semalam saya rasa sayang nak lepaskan Jaja dengan Izzati. Sebab apa, dah macam duduk sebilik, duduk serumah, sayang. Minta maaf apa-apa yang sudah pasti dalam permusafiran, keluar segala true color kita. Kita setakat jumpa macam ni, sahabat-sahabat, saya tahu Nur Sila Ismail orang baik, Nur Alis orang baik, Fauzia Husin orang baik. Tapi bila bermusafir, baru kita nampak macam ni rupanya. Contoh sahabat-sahabat. Tapi kita kena buang, simpan. Kita jangan tiru yang buruk. Yang baik kita tiru. Ini tujuan kita dihidupkan oleh Allah. Terakhir, berbuat tipu daya. Jangan seksa dan mengundang seksa azabnya Allah yang diawalkan dengan engkau berbuat tipu daya. Sebenarnya menganiaya, mungkir janji, berbuat tipu daya, ceritanya hampir sama.
Muhasabah, ada tak aku sikap yang macam tu? Surah Fatir ayat 43. Wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahli. Rencana jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Macam mana Ustazah nak cakap? Contoh Ustazah kan dah buat iklan 29 Januari umrah tu. Contoh Ustazah buat macam ni. Abang, kita cakap je hotel 50 meter. Cakap je. Nanti bila dah dapat package, tiba-tiba hotel kita 300 meter, kita jawab lah. Bersumpah-sumpah ketika itu. Engkau rencana, engkau plan. Ya Allah, sahabat-sahabat beremang bulu roma. Engkau plan lah benda tu, engkau plan. Rencana jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Kau nak tipu orang, Allah jaga orang-orang yang engkau tipu, yang engkau aniaya ni. Setakat engkau nak menganiaya mereka, pakcik-pakcik tua, engkau janji 50 meter, tiba-tiba dia berjalan 350 meter, 400 meter. Kau aniaya mereka, mereka bayar mahal. Contohnya sahabat-sahabat Allah, saya nak bercakap ni benda bidang saya, tapi saya luahkan isi hati saya. Sahabat, sebab contoh apa lagi saya nak bagi? Ini yang kita cakap, ya Allah. Tapi kita pernah dalam tempoh 15 tahun ni, bukan tak ada dulu Ustazah dengan Ustaz kerja dengan orang lain. Bukan kita tak ada pengalaman. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita sebut, bos kenapa kita janji macam ni, kenapa dapat macam ni? Tak apa Ustazah, orang faham sekarang ni tengah musim macam ni. Tapi ni dah niat nak menipu ni. Ni dah niat nak menipu. Contoh macam tu. Kecuali kalau kita tak berniat, pasti orang akan kecam. Kan penipu berjanji, kita air mata je jatuh. Ya Allah, Engkau tahu aku bukan niat nak menipu, ya Allah. Tapi orang pula zalim pada kita. Ini perkara berlaku yang boleh naikkan darah tinggi sampai nak pecah kepala sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita cakaplah dengan orang, saya tak niat nak menipu. Orang nak percaya ke? Orang nak percaya? Tapi kat situ kita mengadu pada Allah. Kalau kita bawa travel pergi London ke gimana ke, itu A janji, A insyaAllah dapat. Itu yang kadang-kadang Ustazah macam ni ke perangai Arab. Saya tak boleh nak komen apa. Sebab saya tak boleh ubah orang. Saya hanya boleh ubah diri saya sendiri. Macam ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Minta maaf ya, ini saya bagi contoh supaya anda faham. Dalam bisnes apa pun, dalam kehidupan apa pun, saya faham Ustazah. Jawapannya, aku ni jangan aniaya orang. Aku ni jangan mungkir janji pada orang. Aku ni jangan berbuat tipu daya. Sebab sahabat, kezaliman itu yang kita lakukan, Allah yang maha baik, super baik, akan melindungi orang-orang yang dianiaya. Allah akan tendang engkau dengan azab yang seksa, tak payah akhirat, tapi di dunia engkau dah rasa. Jadi untuk hidup di dunia ni macam serba mudah, serba tenang, serba boleh handle permasalahan. Jangan tipu orang, jangan aniaya kat orang, jangan mungkir janji kat orang. Soal orang penipu, nama je ustaz, nama je ustazah, janji macam ni, cakap macam ni. Allah tahu aku niat nak menipu ke tidak, aku niat nak aniaya orang ke tidak. Allah tahu. Jangan putuskan silaturahim. Jumpa pohon kemaafan, jelaskan apa perkara yang benar. Tapi orang yang tak suka tetap tak suka. Begitu dalam hidup, maka fokus kepada apa pandangan Allah kepada kita. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan terlepas daripada siksaan Allah. So kenapa kita memilih untuk zalim? Surah An-Naml ayat 52. Fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu. Maka itulah rumah-rumah mereka yang sudah tidak berpenghuni lagi kerana penghuninya telah dibinasakan oleh Allah. Orang-orang yang zalim pada dirinya sendiri, pada orang lain. Sahabat-sahabat, hari ni kita cakap Ustazah, pemimpin tu zalim, Ustazah majikan tu zalim. Kita nak kata apa lagi sahabat? Kalau mampu tegur, tak mampu tegur doakan. Masih lagi dengan kasih sayang, aku sayang bos aku tu, ya Allah, dulu dia tak macam tu, kenapa sekarang dia jadi macam tu, ya Allah, aku tahu permainan syaitan ni, tolong pimpin dia ke jalan yang engkau redha, ya Allah. Bukan kita pula sihirkan bos kita tu. Bos kita mungkin sahabat-sahabat sedang dalam ujian besar. Allah datangkan iblis nak tengok bos kita tu makin kaya, makin ingat Allah ke makin lupakan Allah. Apa yang kita dapat dengan kecam mengecam, caci mencaci, laga melagakan, ngumpat mengumpat, hasad menghasad? Itulah yang saya bisikkan di telinga Al-Fadhilah Ustazah Asma Harun semalam. Jaga diri, dek. Rancangan dia besar sahabat-sahabat.
Saya tahu dia bercerita A to Z tentang perancangan dia tu adalah atas ikhlasnya hatinya. Dia nak share kat orang, dia nak cerita, aku ada niat macam ni, tolong doakan aku. Tapi di luar sana bukan semua orang senang. Hati-hati dek, daripada peringkat atasan sampai ke bawah. Hati-hati, faham? Faham, terima kasih banyak. Saya jarang dapat nasihat macam ni. Sebab orang macam dia dah banyak dengar nasihat dan dirinya sudah ternasihat. Tapi dengan pengalaman Ustazah, sahabat-sahabat Ustazah tak ada ilmu, tapi Ustazah lebih tua daripada dia, lebih banyak makan garam. Kita dah tahu dah sepak terajangnya macam mana. Sebab tu kadang-kadang sahabat-sahabat kita bukan tak nak buat perkara besar. Biar kecil di sisinya manusia, tapi besar nilainya di sisi Allah. Jadi jom kita doakan usaha para pendakwa seperti Ustazah Asma Harun ni, sahabat-sahabat, terhindar daripada hasad dengkinya manusia, terhindar daripada kezaliman-kezaliman manusia lain. Macam tu kita minta pada orang. Sebab agenda dia bukan untuk membesarkan rumah dia, untuk membesarkan agama kita, untuk membesarkan ummah. Masya Allah sahabat-sahabat, ini yang kita nak sokong, okay? Disebabkan kezaliman yang telah mereka kerjakan atas apa yang telah kamu lakukan, maka Allah kosongkan, Allah hina seluruhnya. Jadi Ustazah Zai Muzayyanah Abdullah, seluruh yang menonton hari ini, please, apa dia sayang-sayang sekalian, jangan pernah zalim pada orang lain, aniaya pada orang lain, zalim pada diri sendiri. Jangan mungkir janji, jangan. Saya sebenarnya tak suka perkataan jangan ni, tapi nak bagi anda faham. Saya lebih suka kata buatlah baik, buatlah baik. Maksudnya jangan buat jahat. Macam tu sahabat-sahabat. Ketiga, jangan sekali-kali berbuat tipu daya. Kerana anda melakukan 3 perkara inilah, anda lah zalim. Kita duk kata, orang tu bunuh orang, zalim. Orang tu rogol anak dara orang, zalim. Orang tu hisap dadah, zalim. Yang mu duk buat zalim kat orang, mu tak pernah rasa. Patutlah anda rasa macam, aku rasa aku makin kaya, tapi kenapa makin susah? Itulah seksa yang sedang Allah awalkan kepada kamu. Allah Maha Penyayang, Allah tak nak seksa kamu di akhirat. Sebab tu hari ini, kalau anda rasa pernah zalim, tolong perbaiki sebelum datangnya ajal kamu. Ampun maaf, zahir batin, saya sayang semua kerana Allah. La tahzan, innallaha ma'ana. Kita jumpa esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom orang Ampang, kita bertemu di Masjid Taman Tar Ampang pagi ni 9.30 ke 10. Kemudian kita bertemu petang nanti di Masjid Bukit Antarabangsa. Masjid Bukit Antarabangsa tu kat mana Ustazah? Dekat dengan rumah Siti Nurhaliza. Sekian, bye bye.